Semenjak yang di-Pertuan Agong bertitah ya, bahawa tidak perlu diadakan darurat, pelbagai mesyuarat telah diadakan, bermula di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin lewat malam semalam, di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berjumpa dengan ahli-ahli kabinet, bukan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli kabinet bagi membincangkan masa depan. Now, pada perjumpaan itu diadakan pelbagai khabar angin bertiup. Okey. Salah satu daripada khabar angin itu adalah Muhyiddin membincangkan kemungkinan beliau meletakkan jawatan. Kemudian ada lagi satu laporan yang keluar yang menafikan bahawa Muhyiddin ada membincangkan perkara itu. Di sini saya nak beritahu setakat mana yang saya faham berdasarkan sumber-sumber saya yang saya fikir sahih, yang selama ini tidak pernah silap dari segi maklumat yang disampaikan. Muhyiddin memang membincangkan kemungkinan peletakan jawatan beliau. Okey, ada membincangkan. Sebab kalau Muhyiddin tidak rasa kedudukannya terganggu gugat, beliau tidak perlu membuat satu sidang tergempar di rumah dia yang walaupun tak rasmi, tetapi sampai lewat malam di rumah dia, dia terus boleh buat pagi esok. Sebab Muhyiddin tahu bahawa sebelum yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa tidak perlu ada darurat, sokongan terhadap Muhyiddin memang pada ketika itu sudah terlalu teruk, tidak ada majoriti. Jadi Muhyiddin tahu selepas Agong menitahkan tidak perlu ada darurat, lebih ramai ahli parlimen akan yakin untuk menentangnya. Jadi kemungkinan kalau dia tunggu esok hari, mungkin sebelum dia sempat berbuat apa-apa, sebelum kabinet sempat berjumpa, mungkin ada pengumuman tergempar daripada mana-mana perkumpulan ahli parlimen yang tarik sokongan dari kerajaan. Sebab itulah Muhyiddin rasa cemas, jadi dia bergegas ke rumah dia dan memanggil mesyuarat secara tidak rasmi di rumah dia. Ya, dan di situ ada dibincangkan kemungkinan Muhyiddin letak jawatan dan juga hala tuju parti hala tuju kerajaan, termasuklah isu-isu bersangkut paut dengan belanjawan 2021. Okey, itu malam semalam. Jadi keesokan harinya atau hari ini ada perjumpaan yang selain daripada perjumpaan kabinet ya, ada perjumpaan melibatkan ada perjumpaan melibatkan ahli-ahli parlimen UMNO. Sebab kepimpinan UMNO ingin tahu daripada ahli-ahli parlimen apakah pendapat mereka. Okey. Dan kemudian lah ni ada mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO untuk memutuskan kedudukan UMNO, sama ada sokong ke kerajaan pimpinan Muhyiddin atau tidak sokong dan sebagainya. Jadi saya akan cuba jelaskan mengapa UMNO buat dua fasa hari ini, berjumpa dengan ahli-ahli parlimen kemudian buat MKT. Okey? Saya akan cuba jelaskan. Tetapi sebelum itu, saya juga ingin sampaikan kepada anda bahawa semalam keluar satu laporan kononnya Muhyiddin nak berjumpa dengan semua menteri besar dan ketua-ketua menteri. Jadi ramai tidak faham mengapa pengumuman itu dibuat dan kemudian tiba-tiba dibatalkan. Di sini saya nak beritahu bahawa sebenarnya Muhyiddin begitu yakin, dia teramat yakin bahawa Agong akan bersetuju untuk diadakan darurat. Jadi atas keyakinan itu, Muhyiddin telah memanggil menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri untuk berjumpa. Dan kemudian apabila Muhyiddin menerima tamparan hebat daripada yang di-Pertuan Agong, apabila dititahkan bahawa tidak perlu diadakan darurat, maka terpaksa batal lah mesyuarat dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri. Sebab mesyuarat itu pada asalnya dijadualkan untuk membincang cara-cara nak menangani kecemasan atau darurat. Itulah jawapannya. Jadi misteri perjumpaan dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri sudah terjawab. Baik. Sekarang kita beralih kepada mengapa UMNO buat dua fasa ni. Jadi kelaziman dia sebelum-sebelum ni, Barisan Nasional ni dan UMNO, disiplin dan kesepakatan, walaupun ada Camp A, Camp B, Tim A, Tim B dari dulu lagi, tapi kesepakatan dari segi rasa hormat ahli-ahli parlimen, loyalty ahli-ahli parlimen terhadap kepimpinan UMNO amat tinggi.
apabila melibatkan keputusan-keputusan penting. Kalau dulu benda ni berlaku, Presiden UMNO hanya perlu mengadakan mesyuarat MKT untuk memutuskan pendirian UMNO. Sama ada UMNO dengan Anwar ke tidak. Sama ada UMNO dengan Muhyiddin ke tidak. Jadi selepas membuat pengumuman, dia akan keputusan, dia akan membuat pengumuman sebagai dasar parti yang harus diikuti oleh semua ahli parlimen, dan kelazimannya semua ahli parlimen akan ikut. Kalau dalam sejarah, jarang sekali pernah berlaku ada ahli parlimen yang berpaling tadah. Tapi adalah, tapi jarang. Tetapi sekarang lain. Dari awal lagi saya dah beritahu UMNO amat berpecah. Dia ada tim A, dia ada tim B. Okey, tim A diterajui oleh Najib Razak. Di dalam dia ada Tajuddin Abdul Rahman, di dalam dia ada Bong Mokhtar, di dalam dia ada ini, itu semua yang bermasalah. Di antara 9 hingga 11 ahli parlimen. Kemudian ada tim B yang dahulunya diterajui oleh Hishamuddin, tapi lah ni Tengku Razali Hamzah mempunyai pengaruh yang amat besar di dalam tim B. Tim B ni majoriti. Jadi saya tak nak masuk mendalam apa tim B, apa tim A tu, sebab saya dah banyak kali bercerita berkenaan dengan perkara ni. Cuma fahamilah bahawa ada tim A yang minoriti dan tim B yang majoriti. Jadi bukti perpecahan ini adalah cara UMNO menangani masalah atau isu adakah kita perlu sokong Muhyiddin. Terpaksa membuat satu mesyuarat yang begitu hangat, perbincangan begitu hangat melibatkan ahli-ahli parlimen, dan saya diberitahu memang tidak ada persetujuan yang khusus yang dicapai. Maknanya perbincangan itu berselerak dan tidak ada keputusan khusus. Dan daripada itu, pendapat-pendapat ni semua dibawa ke MKT UMNO. Jadi MKT UMNO petang tadi dah lihat betapa berterabur pendapat berhubung apa yang perlu dibuat. Tetapi rata-ratanya di kalangan ahli parlimen memang pada belah petang nampak perpecahan yang saya ceritakan. Tim A dengan tim B. Minoriti dengan majoriti. Majoriti ni tolak Anwar. Sekaligus bermakna apa yang saya ceritakan selama ini betul. Iaitu tim B tolak Anwar. Majoriti dalam tim B ni nampak macam begitu hormat kepada Tengku Razali. Sekaligus bermakna apa yang saya katakan adalah betul. Iaitu Tengku Razali mempunyai pengaruh yang amat besar dalam tim B. Dan di dalam tim A pula, nampak sangat, dan ini yang mengejutkannya, nampak sangat menyokong Anwar. Sejajar dengan apa yang saya ceritakan selama ini. Yang paling mengejutkan, Malaysia kini membuat satu laporan, kemudian saya baca, saya terkejut. Kemudian saya cek dengan sumber-sumber saya, rupa-rupanya laporan itu benar. Sejajar dengan apa yang saya katakan selama ini, Najib merupakan penyokong Tegar Anwar. Nah, Najib cuba deny. Dia ada keluar satu posting Facebook. Dia ada cuba deny. Oh, ada laporan media kata ni semua tak betul. Ini lidah pembohong. Sekarang awak suruh Najib deny apa yang saya cerita sekarang ini. Jangan deny portal lain. Sebab portal saya pun bawa. Awak rujuk portal thethirdforce.net. Saya juga ada bawa. Tajuk dia, Najib disahkan penyokong Tegar Anwar. Najib ini menekankan perlunya kerjasama dengan Anwar. Dan menurut sumber-sumber dalaman, memang apa yang saya ceritakan selama ini benar. Bahawa Najib memang ada sekongkol, tetapi dia menafikannya. Najib begitu licik. Kadang-kadang dia sendiri akan menyindir Anwar. Benda ni dirahsiakan. Sebab saya tahu laskar dia di luar berbisik-bisik apa dengan perkumpulan yang ada di luar sana. Saya tahu apa yang mereka katakan selama ni, selama lebih setahun kepada kumpulan-kumpulan, dan ramai orang boleh testify bahawa inilah yang mesej yang disampaikan, iaitu kita perlu sokong Anwar. Jadi yang paling mengejutkan ialah Najib tekan isu Anwar tu. Jadi di kalangan ahli-ahli parlimen, tim A dengan tim B, nampak perpecahan dari segi sokongan terhadap Anwar dan tidak sokong Anwar. Tim B atau majoriti dalam UMNO tidak sokong Anwar. Tim A sokong Anwar. Najib sokong Anwar, Zahid sokong Anwar, tapi Zahid tak adil lah. Tapi Zahid sokong Anwar, semuanya sokong Anwar. Dan memang setuju dengan sekongkol DAP walaupun perkara itu tidak dibincangkan. Tim B pula no DAP. Okey. Ini sejajar juga dengan apa yang saya katakan selama ini, bahawa Anwar tidak pernah memiliki majoriti sokongan dari UMNO.
Jadi saya tak menipu ya. Pokoknya saya tak menipu. Baik. Nombor dua, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan menteri itu, timbalan menteri itu nama dia Zahidi ya, Zahidi. Sekali lagi Zahidi keluar kenyataan bodoh. Kali ini dia kata apa? Dia kata kemelut politik yang melanda negara kita sekarang ini adalah salah pengundi. Mesej saya kepada Zahidi adalah kepala otak hang. Zahidi cuba cetuskan satu idea di mana disebabkan pengundi dulu tolak Barisan Nasional, jadi semua ni berlaku. Mesej saya kepada Zahidi adalah itu namanya demokrasi. Jadi daripada menuding jari kepada pengundi dan memarahkan lagi mereka, kau kena tanya mengapa mereka tolak Barisan Nasional. Dan kemudian yang menimbulkan kemelut sekarang adalah Barisan Nasional, kerana percubaan untuk mendapatkan lebih kuasa dan kedudukan dan selamatkan tengkuk. Kedudukan UMNO berhubung dengan situasi semasa tanpa menyebut Muhyiddin. Jadi UMNO sepatutnya tafsir dulu, adakah UMNO mampu membuat satu keputusan yang diterima semua. Kemudian bila dah yakin, baru kata malam ni kita akan berjumpa dan kita akan tentukan bagi Muhyiddin. Tetapi sebab dah declare bahawa malam ini satu keputusan akan dibuat berhubung Muhyiddin, maka UMNO kena buat. Jadi bila dia buat, tidak semestinya diterima semua. Itu satu. Kedua, UMNO buat keputusan apa sekalipun, ia tidak mengubah hakikat bahawa Muhyiddin harus letak jawatan kerana menerima satu tamparan hebat daripada Yang di-Pertuan Agong dan secara tidak langsung satu undi tidak percaya daripada istana terhadap cara Muhyiddin menangani wabak COVID. Okey, dan bukan saya yang kata, peguam-peguam dah kata, pemimpin-pemimpin PPBM sendiri dah kata, ramai dah kata bahawa Muhyiddin harus letak jawatan. Ini pertama kali dalam sejarah seorang Perdana Menteri telah menerima tamparan sebegini. Ya, government, kerajaan ni is working on borrowed time atas kebenaran Yang di-Pertuan Agong. Sebab mentadbir bagi pihak Yang di-Pertuan Agong. Okey? Jadi, kalau Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan dah tak sebahasa dalam isu-isu cara menangani COVID dan cara urus tadbir, maknanya kerajaan ni dah gagal. Itu satu daripada beberapa cara mudah kita boleh lihat mengapa kerajaan ini perlu berundur. Muhyiddin mempunyai kabinet terbesar dalam sejarah tanah air. Muhyiddin mengaku bahawa keadaan COVID dalam negara ini terkawal. Tetapi dalam senyap, Muhyiddin telah mengadakan satu mesyuarat kabinet dan mengusulkan deklarasi darurat. Dalam pada itu, Laskar Cyber dia menipu di umum, kononnya ini bukan darurat benar, ini adalah darurat seperti dulu. Ini semua pembohongan. Sebenarnya ia adalah proklamasi darurat berdasarkan artikel 150 Perlembagaan Persekutuan yang merupakan darurat penuh. Yang darurat ni yang kritikal. Okey? Jadi Muhyiddin buat semua ni secara senyap. Maknanya dia ketakutan. Okey, dia dah tahu rakyat tidak akan terima. Tapi dia kata COVID terkawal. Kemudian dia bawa usul ni daripada kabinet kepada Yang di-Pertuan Agong dan berkata kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong, kita perlu adakan darurat. Secara tidak langsung ini bermakna Muhyiddin meminta kuasa lebih untuk cuba menangani masalah COVID. Dan secara tidak langsung ini menunjukkan Muhyiddin telah mengaku bahawa kerajaan dia telah gagal menangani masalah COVID. Maka ini adalah satu kegagalan kerajaan Muhyiddin yang dipersembahkan kepada Agong. Baik. Menurut Perlembagaan Persekutuan, memang Agong kena, menurut artikel 40 tak silap saya, perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak atas perkara-perkara tertentu berdasarkan nasihat yang Perdana Menteri. Okey? Tetapi tertakluk juga kepada peruntukan perlembagaan lain sama ada Yang di-Pertuan Agong perlu ikut atau tidak. Jadi kalau kita kaji perkara 150, ia jelas menunjukkan, saya tak nak baca dengan panjang lebar lah, nanti korang confuse. Ia jelas menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong sekiranya perkataan tu ada, sekiranya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa wujud darurat melibatkan keselamatan dan sebagainya lah,
wujudnya suasana darurat, maka dia boleh membuat pengisytiharan darurat berdasarkan nasihat. Maknanya, kalau Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong, tetapi Yang di-Pertuan Agong sendiri sebagai ketua negara tidak nampak perlunya darurat, tidak berpuas hati perlunya pengisytiharan darurat, maka dia berhak untuk menolak. Dan itulah yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, sekaligus bermakna Yang di-Pertuan Agong tidak nampak apa yang Muhyiddin nampak. Jadi bagi Yang di-Pertuan Agong atau Seri Paduka Baginda Tuanku, tidak ada sebab kita perlu ada darurat. Jadi dia tidak sependapat dengan pihak yang dia beri kuasa untuk mentadbir bagi pihak dia. Muhyiddin ni adalah orang yang mentadbir bagi pihak dia, mentadbir eksekutif. Okay? Tetapi Agong tidak sependapat dalam cara mentadbir, tidak sependapat dengan Muhyiddin. Maknanya bukan hanya Muhyiddin gagal, Agong dengan institusi diraja yang merupakan pemerintah sebenar, okay, tidak diwakili dengan sempurna oleh kerajaan Muhyiddin. Maka ini adalah kegagalan kerajaan Muhyiddin dan satu tamparan hebat kepada kerajaan Muhyiddin dan Muhyiddin. Jadi atas dasar itulah Muhyiddin perlu letak jawatan. Bagaimana kerajaan perpaduan boleh menangani masalah ini? Okey. Pertama kita balik kepada belanjawan. Belanjawan ini, andai kata Muhyiddin yang sediakan belanjawan ini bermakna belanjawan telah disediakan oleh satu kerajaan yang telah gagal. Maknanya kerajaan ini tidak tahu nak tangani COVID, macam mana dia nak usulkan satu belanjawan yang sesuai, yang boleh diurus dengan sempurna dan berkesan untuk membantu menangani wabak COVID, sedangkan kerajaan ini tidak tahu menangani wabak COVID. Jadi sudah pasti belanjawan ini akan cacat. Dan kita dah lihat cara urus belanjawan, urus kewangan negara oleh Muhyiddin yang paling teruk dalam sejarah. Malah dana negara dan dana rakyat digunakan untuk mengayakan ahli parlimen, menteri dan timbalan menteri. Jadi persoalan yang timbul, adakah orang ini yang kita akan benarkan untuk membuat belanjawan, atau adakah kita perlukan satu kerajaan baru yang benar-benar berjiwa rakyat, prihatin, yang benar-benar mampu menangani masalah COVID dan tahu permasalahan sebenar kesihatan, ekonomi dan sebagainya, untuk membuat satu belanjawan yang benar-benar boleh digunakan dengan cara yang berkesan untuk membantu rakyat. Dari situ, jangan kita boleh mempertimbangkan menolak belanjawan ini supaya kerajaan baru boleh cepat-cepat menyediakan belanjawan baru. Ini penjelasan saya. Ini bukan undi saya ataupun pendapat saya sama ada belanjawan perlu diluluskan atau tidak. Ini satu perspektif yang saya sampaikan kepada anda. Kedua, kerajaan perpaduan. Okey, permasalahan politik sekarang ini semuanya berkisar di sekitar parti-parti politik. Bergelutan, UMNO perlu lebih berkuasa, perlu lebih kerusi. UMNO perlu lebih dominan dalam kerajaan berbanding PPBN. Percakaran antara pemimpin-pemimpin politik. Semua masalah kepartian. Semua masalah kepartian ini jurus ke arah masalah dalam kerajaan. Maknanya kerajaan lebih bertumpu kepada masalah kepartian, bukannya masalah rakyat. Tetapi menurut prinsip kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita balik kepada Perlembagaan Persekutuan, di mana dalam hal pelantikan ahli jemaah menteri dan Perdana Menteri, Perlembagaan buta parti. Jadi Perdana Menteri boleh lantik ahli-ahli Dewan Rakyat yang dia fikir bukan hanya layak, bukan hanya berkaliber, tetapi dia berani menidakkan sesuatu polisi atau parti, ideologi parti atau polemik yang dimainkan oleh parti yang mungkin tidak bersesuaian dengan agenda kerajaan, hala tuju kerajaan. Jadi dia nak ahli-ahli Dewan Rakyat sebegitu. Dan selebihnya kalau tak cukup, dia boleh lantik teknokrat yang tidak berparti sebagai ahli Dewan Negara, kemudian melantik dia sebagai senator. Dan dengan cara itu akan tertubuh satu kerajaan yang benar-benar fokus kepada isu rakyat, bukan permasalahan parti. Ini akan menyelesaikan masalah sebab tidak ada percakaran dalam kerajaan berhubung kuasa dan kedudukan yang sekarang ni kepartian. Lagi satu, dengan cara ini Perdana Menteri akan untuk memuaskan hati ahli-ahli parlimen seperti mana yang berlaku dalam kerajaan Muhyiddin.
dengan memberi jawatan ini, dengan memberi jawatan tu, menteri ini, sampai membuat kabinet yang terbesar dalam sejarah tanah air semata-mata hendak memuaskan hati ahli parlimen supaya tidak tumbang. Mahathir tak perlu buat demikian. Jadi pelantikan dia khusus untuk satu-satu sebab dipikirkan boleh membantu rakyat, bukannya membantu menteri atau mengayakan menteri atau menjaga poket menteri. Sebab itulah kerajaan perpaduan akan menyelesaikan masalah COVID kerana tumpuan dapat diberikan kepada masalah COVID. Sekarang ni tumpuan tidak diberikan kepada masalah COVID, tumpuan diberikan kepada wang, kuasa dan kedudukan. Itulah jawapannya. Okay? Jadi kita perlukan kerajaan unity ni, dan oleh kerana benda ni dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya fikir gandingan yang paling sesuai untuk mentadbir negara ni tak lain tak bukan gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah. Okey. Lebih cepat perkara ni dilaksanakan, lebih cepat rakyat dapat dibantu, lebih cepat kita dapat memerangi wabak COVID ni untuk membawanya kembali kepada satu keadaan yang stabil, yang memang dahulunya stabil sebelum Muhyiddin masuk campur dan membuat pelbagai langkah sehingga wabak COVID menggila dan satu negara menderita.